Alright, next saya akan sebutkan 10 perkataan yang sering digunakan oleh golongan muda zaman sekarang. Tapi sebenarnya banyak je lagi perkataan lain yang kita orang dapat hasil daripada Google Form sebelum ni. Banyak kan? Okay. Dan untuk perkataan-perkataan ni saya akan sebutkan ikut ranking. Means dari ranking yang ke-10 ni means perkataan yang kita selalu dengar. Kita selalu dengar sekarang. Sampailah ke ranking first tu nanti perkataan yang saya rasa. Saya rasa saya pun first time dengar. Dan saya yakin ada juga sebahagian daripada anda semua pun first time juga dengar perkataan ni. Okay. Kita mula dengan ranking yang ke-10 iaitu perkataan raklu. Okay. Sebenarnya raklu ni merupakan singkatan daripada perkataan gerak dulu. Okay. Tapi diorang ambil yang belakang je. Diorang ambil rak dengan lu. Macam panjang kan kalau macam contoh kita nak cakap. Ahmad, rak lu. Ahmad, rak lu. Nanti Papa Roger. Tapi kalau kita nak kata, Ahmad, aku gerak dulu Macam panjang sangat kan. So kita ambil yang belakang-belakang. Diorang ambil yang belakang-belakang ni je. Rak lu. So ranking yang ke-9 ialah perkataan palau. Okay, buat siapa yang tak tahu. Palau ni bermaksud kita sisihkan atau ketepikan. Contoh macam, saya yakin mesti ada kalau macam dekat dalam kalangan kawan-kawan kita, macam kalau orang lain borak, dia macam sorang-sorang, macam kena palau, macam kena sisir. Macam itulah maksud palau tu. So ranking yang ke-8, perkataan koyak. Okay. Bukan baju yang koyak tu, bukan. Koyak ni dia bermaksud macam sentap ataupun terasa. Macam itulah. Macam kadang ada certain kawan kita ni yang macam baru cakap sikit dah sentap kan. So kita cakap lah, kau ni, contohlah Mak Ahmad. Kau ni Mat, cepat sangat sentap. Baru cakap sikit. Macam tu. So ranking yang ke-7 ialah perkataan pisang. Pisang. Dia bukan pisang, dia pisang. Dia ada H dekat tengah tu. Okay, apa sebenarnya maksud pisang ni? Pisang ni bermaksud bosan. So, macam contoh ayat kan. Kita kata kat kawan kita. Mat, aku pisang lah kat rumah. Jom keluar. Macam tu maksudnya. Macam kalau kita nak kata bosan kan, kita katalah pisang. Macam tu, diorang kata pisang. Ranking yang ke-6, perkataan cake white. Okay. Apa maksud cake white ni? Cake white ni dia macam maksud macam poyo ataupun acah-acah lah macam tu. Contoh macam kita nampak seorang mamat ke ataupun minah ni kan. Macam acah-acah kita kata lah. Mak minah ni cake white je lebih. Orang yang macam acah-acah. Macam acah-acah famous, acah-acah popular kan macam tu. So ranking yang ke-5 ialah perkataan payung. Okay. Bukan payung yang untuk kita berteduh kat hujan. Dia bukan. So payung ni dia bermaksud belanja. Macam kita kata kat kawan kita, Mat, dah hujung bulan aku tak banyak duit lah. Payung aku MACD. Macam, demand. Tak payung pun minta yang mahal. Kita mesti ada kan kawan macam ni. Dah lah tak ada duit, mesti minta payung yang mahal pula tu. Macam tu. Okay, seterusnya ranking ke-4, perkataan manoi. Okay. Buat siapa yang tak tahu, manoi ni selalu golongan muda cakap bila nak tanya seseorang tu je nak pergi mana. Macam panjang sangat kan kalau kita nak kata, Ahmad, kau nak pergi mana? So cakap je, Ahmad, manoi. So nak tanya, kau nak pergi mana? Macam tu. So perkataan yang ketiga ialah perkataan ngamsoi. Ngamsoi ni macam mana nak kata maksud dia macam ngam lah, macam masuk. Macam contoh macam kita tengah borak-borak kan dengan kawan kita. So tiba-tiba kawan tengah borak tu, tiba-tiba idea kawan kita tu sama dengan idea kita. So kita macam kata, bagus idea kau Mat, ngamsoi. Ngamsoi tu maksud macam ngam lah macam tu. So ranking yang kedua, saya tak pasti anda pernah dengar ke tak, perkataan palatau. Okay. Buat siapa yang tak tahu, palatau ni dia berasal daripada perkataan kepala tahu. Ni juga berasal daripada dialek belah-belah utara lah. So kepala, diorang ambil pala je, pala. Macam baku kan, pala. So tahu, kalau bahagian-bahagian utara sana diorang kata tau. So jadi palatau. So palatau ni dia bermaksud macam pura-pura pandai ataupun pura-pura tahu semua benda lah. Macam kita mesti akan ada seorang kawan ni yang dia je lah kalau boleh, dia je lah yang tahu semua benda. Macam kalau kita ada kawan macam ni, kita kata, Mat, kalau kau tak tahu, buat tak tahu. Jangan jadi palatau. Macam tu. So perkataan yang pertama. Inilah perkataan yang saya rasa saya pun first time dengar. Saya tak pasti dengan anda semua. Perkataan
mat kece. Okey, mat kece apa tu? Okay, dia sebenarnya merupakan singkatan daripada selamat berbuka puasa. Dia ambil belakang je, selamat mat. Berbuka ke. Susah tu dia jadikan ce, mat kece. So, sebenarnya saya pun first time juga dengar. Nanti kalau lepas ni kalau nak ucap happy iftar, kita cakap lah mat kece. Okay, next kita pergi untuk 10 perkataan yang sering digunakan oleh golongan tua. Ada setengah perkataan ni yang golongan muda familiar juga dengan perkataan ni. Tapi ada juga certain tu yang macam kita jarang dengar dan jarang digunakan. Tapi masih ada perkataan tu. Okay. Kita mula dengan ranking yang ke-10. Sama macam golongan muda tadi. Ranking yang ke-10, perkataan ngeteh. So, secara umumnya ngeteh ni kita gunakan untuk, contoh macam kalau kita lepak dekat warung-warung tepi jalan. Dia warung, lepak dekat warung ke atau macam kedai mamak sampai lewat pagi. Kita minum dengan kawan-kawan. Itu kita panggil ngeteh. Dia berbeza dengan ngopi. Kalau ngopi ni dia macam lagi, macam contoh kita duduk dengan kawan-kawan yang tak agak ramai, dalam 2-3 orang je. Kita duduk dekat satu restoran. Macam restoran lah. Kita bukan dekat warung, macam dekat satu restoran yang sunyi, macam tak ada orang sangat sambil kita buat kerja, macam tak bising sangat. Sebab kalau macam ngeteh ni kita lepak dengan kawan-kawan ramai-ramai kan. Itu ngeteh. Kalau ngopi ni macam tak ramai sangat. So, macam dalam suasana yang harmoni. Itu kita panggil ngopi. Minum air kopi. Macam tu. So, ranking yang ke-8, perkataan jalang. Okay, selalu orang tua gunakan untuk anak gadis. Anak gadis ataupun perempuan yang dia suka merayau dan tak lekat dekat rumah. Tak suka duduk rumah. Okay. Contoh macam ayat macam mak kata dekat anak dia kan. Mina, kita ambil perkataan Mina lah. Mina, kau ni janganlah keluar. Kau janganlah asyik keluar je. Mak dengar orang-orang duk label kau ni sebagai jalang. Jalang. Ayat macam, Mina, kau ni duduk je lah rumah. Jangan jadi perempuan jalang. Nanti orang duk mengata. Macam itulah contohnya. So, kita pergi kepada ranking yang ke-7. Itu perkataan pancit. Okay. Ni bukan pancit tayar. Pancit tayar kereta, tayar motor. Bukan. Pancit ni selalu mak kita lah. Mak atau ayah kita kata. Contoh macam kalau kita pergi jogging kan dengan diorang. So, dia bagi kita macam rasa dah mengah. So, kita rehat lah. Lepas tu mak kita kata, "Hai, Mat. Mak rasa mak lagi tua. Kenapa kau cepat sangat pancit ni?" Macam tu. Macam pancit ni dia bermaksud kurang ataupun hilang tenaga ataupun stamina macam tu. So, seterusnya perkataan kalut. Okay, perkataan kalut ni lebih ke arah macam gelabah lah. Macam kalau mak kita kata, "Kau ni Mat, relax je lah. Jangan gelabah, jangan kalut sangat. Relax." Macam tu kan. Selalu mak kita kata kalau macam kita takut. Mak kita takut ni nak exam, nak final exam ni kan. Macam tu. Ranking yang ke-5 ialah perkataan serabai. Okay, serabai ni dia bermaksud macam tak terurus. Tak terurus, tak terjaga. Macam selalu kan. Mak kita jugalah kata. Mak atau ayah kita kata, "Kau ni Mat, jagalah penampilan. Jangan nampak serabai sangat. Cuba sikat rambut tu." Macam itulah contohnya. So, next ranking seterusnya, perkataan sebal. Okay, sebal ni apa? Sebal ni bermaksud macam kita marah ataupun macam itulah sebal. Macam saya yakin mak kita selalu mesti kadang-kadang sebal dengan perangai kita yang tak dengar cakap kan. Itulah sebal tu. Selalu mak kita kata macam, "Mak dah sebal lah dengan perangai kau ni, Mat." Macam tu. So, ranking yang ke-3 ialah perkataan ralit. Okay, apa maksud ralit ni sebenarnya? Ralit ni dia bermaksud kita sibuk mengerjakan sesuatu tanpa menghiraukan sekeliling. Contoh macam kalau ayat macam mak kata, "Kau ni Mat, ralit sangat tengok phone. Sampai tak sedar mak masuk bilik kau." Macam kita sibuk sangat tengok phone sampai tak sedar pun orang masuk bilik kita. Macam tu. So, ranking yang kedua ialah perkataan renyah ataupun lorat. Okay. So, apa maksud renyah ni atau lorat ni? Dia bermaksud macam rumit ataupun leceh. Contoh macam mak kita kata, Mak kenapa? Mak malas anyam ketupat ni. Dia punya proses tu renyah. Lorat. Macam tu. Leceh, rumit.
So, that ranking yang first, perkataan sesah. Ni saya yakin, saya pun first time dengar. Saya tak tahu apa maksud sesah ni, tapi lepas saya search, oh maksudnya sesah ni, dia bermaksud rotan ataupun libas. Macam, contoh kalau mak kita kata, kau Mat, kau jangan sampai mak kejar kau, so mak sesah kau. Sesah ni maksudnya rotan kau. So, itu saja perkongsian daripada saya.